Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini kita akan mulakan kuliah kita untuk bab 2 yang kita namakan sebagai ideal flow. So, di dalam bab ini sebenarnya adalah rentetan kepada idea differential method yang kita belajar pada bab sebelumnya. Di dalam differential method, kita akan menggunakan idea Navier-Stokes equation dan juga kita akan belajar berkenaan dengan continuity equation dan akhirnya kita akan cuba menggunakan Navier-Stokes equation bagi menghasilkan nilai velocity sama ada U atau V dan sebagainya. Application yang paling mudah ialah apabila kita ada dua plate seperti itu. Kita ada dua plate seperti ini. So, kita perlu untuk menulis Navier-Stokes equation dan akhirnya kita boleh mendapat mathematical expression berkenaan dengan velocity yang melalui ataupun velocity cecair yang ada di antara dua plate. So, kemudian di dalam tajuk ideal flow ini, kita lebih kepada untuk mengira ataupun untuk melukis apakah stream function ataupun garisan aliran sekiranya aliran tersebut bertemu dengan sesuatu benda atau dan sebagainya. Untuk bab yang pertama ini, saya rasa saya boleh laju sedikit kerana ia merupakan pengulangan kepada bab yang terdahulu. So, kita bermula dengan pengenalan kepada koordinat sistem. Seperti yang kita ketahui, koordinat terbahagi kepada dua. Satu adalah Cartesian dan satu adalah polar koordinat. Dan di dalam Cartesian, saya rasa para pelajar telah biasa kita menggunakan penulisan secara X dan Y. Okay. Dan ia lebih bertujuan adalah untuk menunjukkan kedudukan sesuatu titik. Contohnya pada titik ini, kita menulis sebagai 2, 3, menunjukkan ia berada pada dua bahagian 2 unit dipaksi X dan 3 unit dipaksi Y. Okey. Dan seterusnya, sekiranya sesuatu molekul itu bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, okey, kita boleh mengatakan bahawa ia bergerak dengan satu had laju. So, kita namakan dia sebagai resultant velocity. Walau bagaimanapun, sekiranya kita ingin mengira secara had laju komponen, kita boleh pecahkan kepada dua komponen, iaitu komponen pada paksi X dan komponen pada paksi Y. Had laju pada paksi X kita tulis sebagai U dan had laju pada paksi Y ditulis sebagai V. So, kemudian hubungan di antara had laju dan resultant velocity tersebut bolehlah ditulis sebagai ini. Q sama dengan punca kuasa U kuasa 2 campur V kuasa 2. So, saya harap pelajar telah biasa dengan rumus ini kerana ia bukan sahaja digunakan di dalam tajuk fluid mechanics tetapi ia juga digunakan di dalam tajuk matematik biasa. Seterusnya kita pergi kepada polar koordinat. Dan untuk polar koordinat, saya telah terangkan di dalam bab yang sebelumnya. Ia selalunya digunakan apabila kita membicarakan tentang molekul yang bergerak secara berputar. Berpusing pada satu garisan, berpusing pada satu track, tetapi sentiasa berulang-ulang di dalam track tersebut. Oleh itu, cara kita menunjukkan polar koordinat ini dengan cara penulisan R dan theta. Kerana kita perlu menunjukkan apakah jarak kedudukan tersebut daripada titik tengah dan pada kedudukan angle yang manakah molekul itu berada. So, kemudian kita boleh pecahkan kepada dua komponen velocity. Kita tulis sebagai UR dan kita menulis sebagai U theta.
Dan hubungan di antara component velocity dan resultant velocity bolehlah ditulis seperti ini. So, saya harap di sini pelajar dapat alert tentang component velocity yang kita boleh gunakan ataupun yang terhasil apabila sesuatu objek bergerak di dalam bentuk bulatan. Okey, kemudian kita akan pergi kepada idea yang sedikit sedikit berbeza ataupun tambahan kepada apa yang kita belajar daripada bab yang lalu, iaitu pertama saya akan memperkenalkan continuity equation sekali lagi, tetapi di dalam bentuk simplified version. Maksudnya kita tidak kita membuat continuity equation itu simplification itu dari awal, dan seterusnya relation ataupun related kepada continuity equation, kita akan mempelajari satu perkara baru iaitu stream function. Kita pergi kepada continuity dahulu, kita fokus kepada Cartesian coordinate. So, ini adalah gambar rajah yang saya rasa pelajar telah lihat sewaktu kita belajar tajuk differential method. Okay, kita akan menggunakan gambar rajah ini sekali lagi, tetapi kita hanya fokus kepada dua dimension, maknanya hanya paksi X dan Y, dan kita akan beranggapan bahawa fluid yang kita guna adalah incompressible. So, incompressible membawa maksud cecair tidak boleh dimampatkan. Oleh itu, sekiranya cecair tidak boleh dimampatkan, kita tahu bahawa ketumpatan rho adalah M over volume. So, oleh itu, sekiranya ia tidak boleh dimampatkan, membawa maksud bahawa isi padu tidak akan berubah. Kerana kita tahu mass di sini adalah conservation of mass, mass tidak boleh dimusnahkan. Oleh itu, kita beranggapan bahawa nilai mass adalah kekal dan nilai isi padu yang boleh kita ubah. So, sekiranya ia tidak boleh dimampatkan, membawa maksud isi padu akan kekal. Oleh itu, membawa maksud bahawa nilai rho adalah constant. Maksudnya di dalam tajuk ideal flow ini, kita beranggapan bahawa ketumpatan ataupun nilai rho akan sentiasa sama. Oleh itu, banyak kemudahan ataupun simplification yang kita buat. Pertama, tidak ada paksi Z. Maksudnya paksi Z di sini tidak ada. Dan paksi Z. Dan yang kedua, kita kata para pelajar boleh mengurangkan pembezaan ataupun bahagian yang terlibat, iaitu boleh abai nilai rho di sini dan juga boleh abai nilai rho di sini. Kerana tidak mungkin ada perubahan nilai ketumpatan. Okay. Di dalam di sini pelajar boleh mengubah menjadi rho V. Pelajar boleh menulis rho dalam kurungan V campur dV dan dx dz. Okay. Kerana rho tidak ada campuran. Di dalam slide yang seterusnya kita boleh lihat nanti. Okey. So, ini adalah cara penulisan yang sama seperti yang di dalam nota yang terdahulu. Pertama, pelajar perlu menulis berdasarkan idea yang ini. So, mass flow rate inlet minus dengan mass flow rate outlet akan sama dengan dm dt. Okay, so kemudian kita akan menulis perkara ini. So, M flow rate inlet adalah yang ini dan yang ini. Dan mass flow rate outlet sama juga nilai ini dan nilai ini. Kemudian kita akan darabkan dengan dm dt, di mana M di sini akan lebih kepada rho dan volume. Itu sebab di sini kita menulis nilai M adalah rho didarabkan dengan dx, dy dan dz. Okay. Perkara ini telah saya terangkan di dalam nota yang terdahulu. Saya harap pelajar boleh membuat revision. So, seterusnya kita boleh ringkaskan expression tersebut menjadi nilai ini. Dan sekiranya kita mempunyai paksi Z, kita boleh menambah nilai Z itu di sini. Okay, dan kita boleh mendapatkan nilai continuity equation yang penuh. Okay, walau bagaimanapun,
sekiranya kita ingin mengurangkan parameter kita ataupun kita hanya menggunakan 2 dimension, maksudnya nilai W di sini kita boleh abaikan, dan seterusnya sekiranya kita mengira nilai incompressible flow, kita boleh abaikan perubahan density. Dan kemudian kita boleh bawa density ini ke sebelah menjadi kosong, dan akhirnya equation akan menjadi kosong dan kita simplifikan nilai ini. Okey, ini saya harap. Dan akhir sekali kita boleh dapat sebutan ini. Okey. Dan saya ingin tunjuk sekiranya pelajar ingin mengira secara mudah. Katakan kita ada kotak di sini. Kita ada had laju elemen U pada inlet. Dan kita tahu bahawa untuk mengira mass flow rate, rumusnya adalah m dot sama dengan rho AV. Oleh itu kita darab rho didarabkan dengan area. Area di sini adalah dy dan area yang ke sana adalah dz. Jadi kita darab dy dz dan had laju adalah u. Okay. So jadi kalau kita menulis, kita boleh dapat sama juga dengan rho u dy dz. Okay. So kemudian kita kata pada outlet di sini, pada outlet di sini masih lagi menggunakan m dot sama dengan rho AV. Tetapi had laju di sini kita kata had laju kemungkinan berubah. Maksudnya kemungkinan bertambah, kemungkinan sama, kemungkinan berkurang. Jadi secara matematiknya kita menulis sebagai U campur DU. So maksudnya sekiranya U tidak berubah, membawa maksud DU sama dengan kosong. So U campur DU. Sekiranya U berkurang, so dia akan menjadi tolak DU. Kalau dah sekiranya U bertambah, dia akan menjadi campur DU. Dan kita boleh menulis mass flow rate pada outlet di sini menjadi sama dengan rho density. A adalah masih lagi dy dz. Okay. Dan kita darabkan dengan had laju U campur du. Okay. So ini adalah satu contoh inlet bagi paksi X. Saya harap pelajar boleh buat untuk paksi Y. Dan di dalam paksi Y, idea dia sama sahaja. Okay, kita ada V di sini. Dan oleh kerana ketumpatan tidak berubah, oleh itu kita menulis V campur dV. Dan kita boleh mengira mass flow rate sama dengan rho. A ialah, di sini adalah dx. Dan paksi ini adalah paksi Z. So, jadi kita tulis dx dz. Darabkan dengan had laju V. Ini untuk inlet. Untuk inlet dan m dot untuk outlet akan menjadi rho dx dz. Darabkan dengan V campur dV. So, jadi saya harap pelajar boleh buat. Kita ada 2 inlet dan kita ada 2 outlet dan kita satukan. So, di dalam calculation ini, pelajar akan dapati nanti semua pengiraan akan mempunyai terms dz. Dan pada ketika itu, pelajar boleh cancelkan nilai dz tersebut. Dan sekiranya pelajar buat perkara ini, pelajar boleh dapat sebutan terakhir adalah seperti ini. Okey, so saya harap pelajar boleh menulis berkenaan dengan ataupun membuat sendiri pengiraan continuity equation. Mungkin tidak menggunakan gambar rajak ini ataupun menggunakan gambar rajak ini yang telah diubah sesuai sebutan had laju pada outlet. Okey, seterusnya kita... Ya, saya. Tadi DZ tadi mana boleh cancel lah? DZ tadi. Sebab dekat semua sebutan ni ada DZ. Sini pun ada DZ, sini ada DZ, sini ada DZ. Boleh potong lah. Kita kecualikan dia lah. Yelah, macam matematik. Kalau katakan, nanti awak akan kira inlet tu ada Z, ada DZ. Tolak, bla 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 bla, ada DZ. Nanti samakan dengan D, DT. Bla 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 ada dz. So kita boleh cancel lah semua sekali.
Macam matematik. Okey. Okey, boleh? Okey. Cuba try buat dulu. Okey, boleh? Dah. Okay. Okey, saya bukan tak nak pelajar bertanya, tapi kalau boleh bertanya tu di akhir topik Maksudnya bila boleh. Sebab nanti kalau dalam recording tu terganggu. Okey. Okey. Saya kalau maknanya boleh nampak lah kita perubahan daripada satu subtopik ke satu subtopik yang lain, awak kat situ bertanya Baik. Okey. Okey, kita teruskan lagi berkenaan dengan ya. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan continuity, tetapi kali ini kita lebih menggunakan polar coordinate. Dan saya rasa pelajar pun telah biasa dengan polar coordinate. Dan kita masih lagi menggunakan idea yang sama. So, secara detail, saya harap pelajar boleh melihat video topik ini di dalam tajuk differential method. Dan di dalam penerangan kali ini, saya hanya ingin menggunakan idea yang lebih mudah. Okey. Kita masih lagi menggunakan idea mass flow rate inlet tolak mass flow rate outlet sama dengan dm/dt. Dan ini adalah gambar rajah yang saya rasa pelajar telah biasa. Kita telah bincangkan perkara ini di dalam differential method. Okey, apa yang dimaksudkan dengan r d theta di sini? Ini ialah jarak nilai ini. Dan yang ini kita tahu radian darabkan dengan theta, so kita dapat jarak yang ini. Dan r campur dr d theta adalah nilai yang ini. So yang ini kita kata kenapa kita menggunakan r campur dr? Kerana jarak ini adalah r dan jarak ini adalah dr. Oleh itu kita kata r campur dr sama dengan theta. Okey. So setelah kita masukkan, saya harap pelajar boleh melukis gambar rajah ini dan kita masukkan nilai mass flow rate, masih lagi sama, mass flow rate sama dengan rho darab A dan darab V, dan kita boleh dapat sebutan seperti ini. Okey, so yang ni kita kata mass flow rate inlet adalah ini, mass flow rate outlet adalah ini, dan ini adalah dm/dt. So kita boleh lihat bahawa M inlet adalah merupakan apa yang berlaku pada inlet di sini dan juga pada inlet di sini. Dan M outlet di sini lebih kepada adalah yang berlaku pada outlet di sini dan outlet di sini. Dan dm/dt adalah apa yang berlaku sebenarnya di dalam sistem ini. So, saya harap pelajar boleh membuat sendiri perkara ini bagi memastikan pelajar faham bagaimana ia dibuat. Dan sekiranya kita membuat perkara ini, ada satu assumption iaitu sekiranya kita bertemu dengan perkara yang yang beri nilai yang terlalu kecil, contohnya dr darab dr, oleh itu kita boleh anggap nilai itu terlalu kecil dan kita boleh anggap neglect. So bukan sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong nanti semua nilai dia anggap terlalu kecil, oleh itu dia akan menjadi kosong. Dan akhirnya nilai tersebut akan menghasilkan nilai yang ini. Okey, dan sekiranya kita membahagikan nilai tersebut dengan dr, d theta dan r, kita boleh mendapat sebutan ini dan akhirnya kita boleh mendapat sebutan ini. So ini dengan beranggapan bahawa nilai density adalah constant dan kita abaikan nilai daripada peringkat awal, kita abaikan apa yang berlaku pada paksi Z. Dan ini adalah continuity equation untuk polar coordinate. Dan untuk cara yang mudah, perkara yang sama juga kita boleh buat, iaitu pertama kita melukislah objek ataupun control volume seperti ini. Kemudian kita ada had laju pada paksi radius R dan kita ada had laju pada outlet. So had laju pada di sini kita menulis UR dan had laju pada yang keluar ini kita menulis UR campur DUR. Okay. So kemudian berkenaan dengan area di sini kita masih lagi menggunakan R d theta dan ini adalah jarak.
Untuk mendapatkan area, kita perlu mendarab R di theta didarabkan dengan paksi Z supaya ia boleh menjadi bentuk 3D sikit ini. Okay. So, jadi kita area adalah R di theta darab dz. So, di sini areanya ialah jarak di sini. Okay, jarak di sini ialah R campur dr d theta. So, kita darabkan lagi dengan dz. Okay, kita boleh mengira seperti itu. Kerana sekiranya para pelajar menggunakan idea ini, para pelajar telah mengurangkan sebutan nilai diferensial ni. Del dalam kurungan rho u. Kerana di sini bermaksud perbezaan mungkin berlaku pada ketumpatan dan juga mungkin berlaku pada had laju. Okay, tapi sekarang kita beranggapan bahawa ketumpatan tidak akan berubah. Oleh itu, kita boleh keluarkan daripada idea pembezaan. So, ini yang dimaksudkan. Cuma dia harap pelajar boleh membuat sendiri perkara ini kerana matematik memerlukan penyelesaian daripada kita sendiri. Maknanya matematik tidak boleh membaca buku sahaja. Okey. Okey, dan akhir sekali pelajar boleh dapat nilai ini sebagai continuity equation bagi pola koordinat. Okey, yang tadi saya sambung lagi. Saya tertinggal, kita ada elemen seperti itu dan kita ada bentuk 3D seperti ini. Okey. Untuk paksi radius kita telah bincang dan untuk paksi u theta di sini. So kat sini pun kita ada u theta campur d u theta. Okey. So kemudian area di sini apa? Area di sini adalah sama. Ini adalah dr dan ini adalah dz. Oleh itu area di sini sama juga dengan dr dz. Okey. So jadi awak boleh mengira apakah inlet mass flow rate di sini dan juga outlet mass flow rate di sini. So kemudian untuk mencari dm dt, okay, kita seolah-olah dt untuk mass. Okay, dan mass sama juga dengan kita tahu adalah bermula daripada rho sama juga dengan mass over volume. Oleh itu mass sama dengan rho didarabkan dengan volume. So, volume di sini, volume isi padu adalah memadai untuk pelajar mengira jarak ini didarab jarak ini dan didarabkan jarak ini. Sebab dia bersama dengan R d theta darabkan dengan dr, so darabkan dengan dz. So, sekali lagi, di dalam sebutan ini, pelajar akan dapati bahawa ada nilai z untuk semua bahagian. So, nilai z tersebut kita boleh abaikan. Ataupun nilai z tersebut kita boleh cancel off each other nanti. Ataupun di dalam mathematical work, kita bahagikan semua nilai dengan nilai dz. So, jadi nilai dz tu akan menghasilkan nilai 1. Okey, saya harap di sini pelajar tidak terkeliru kerana saya telah memberi idea untuk pengiraan cara yang mudah.